Dan bila ajal itu tuan-tuan disandarkan kepada waktu, sebenarnya waktu tu bukan ke depan. Waktu tu kita rasa makin ke belakang, sebab kita ni telah diperuntukkan waktu kita untuk hidup kat dunia ni berapa lama. Dan kalau dah disandarkan kepada degupan jantung kita bukan makin banyak tuan-tuan. Hakikatnya makin apa? Makin sikit degupan jantung tuan-tuan. Nasi dan rezeki yang kita makan, bukan sebenarnya kalau ajal tu disandarkan kepada rezeki, bukan rezeki tu makin banyak. Rezeki tu makin sedikit dan nasi itu semakin sedikit diperuntukkan kepada perut-perut kita untuk kita telan. Jadi oleh sebab itu bila kita sambut hari jadi yang ke-60, ke-61, 62, kita nampak macam 64, 65, 6, bila nak habis tuan-tuan. Tapi bila disandarkan kepada ajal, dia macam mengundur ke belakang tuan. Dan kita semua berharap kalau boleh kita nak husnul khatimah. Lana bihusnil khatimah. Cuba ikut. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Iaitu ya Allah, jika ajal kami telah sampai, jadikanlah ajal yang terakhir bagi kami husnul khatimah, dan janganlah sekali-kali cabut nyawa yang terakhir bagi kami sebagai su'ul khatimah. Itu minta berkali-kali yang diajar oleh Nabi kita, dia diajar oleh agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, dia ada tips dia tuan-tuan. Siapa nak tahu tipsnya tuan-tuan, angkat tangan sebut ana. Oh tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah ditentukan oleh lifestyle kita. Tu dia tips. Ditentukan oleh apa? Lifestyle tu dalam bahasa Jawanya tuan-tuan, iaitu cara hidup kita di dunia ini. Ya. Cara hidup kita tuan-tuan kalau baik, maintain baik sampai ke akhir, insya-Allah husnul khatimah lah. Tapi kalau lifestyle dan cara hidup kita jahat, ending pula jahat juga macam tu, Allahu akbar, na'udzubillah, jadilah kita su'ul khatimah. Tuan-tuan, kita apa yang kita lakukan, kematian husnul khatimah kita ataupun su'ul khatimah ditentukan oleh cara hidup. Dan saya tengok wajah tuan-tuan, saya selalu doakan memang wajah ahli syurga. Aminlah sikit. Allahu akbar. Moga-moga husnul khatimah dan maintain lah. Sebab saya ada seseorang tu berdasarkan apa yang dibuat, dan dia mati berdasarkan apa yang dibuat semasa hidup dia tuan-tuan. Saya terbaca satu paper, teringat, susah nak cerita, nak lupa berita ini. Seorang yang melanggan, minta maaf cerita pelacur lah tuan-tuan ya, dekat selatan Thailand. Ketika itu dia membiasakan diri dia membuat kerja maksiat dan terkutuk itu tuan-tuan. Ketika mana akhir ajal dia tuan-tuan, dia sedang memujuk rayu, menawar-tawar pelacur itu di dalam keretanya tuan-tuan. Tengah dia menawar-nawar dan Allah tarik nyawa dia ketika itu tuan-tuan. Masya Allah. Dan ketika itu dia mati dalam keadaan sedang menawar-nawar untuk melakukan maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak katalah tuan-tuan tarik agak ke pelacur ke, tidak, jauh sekali. Tapi kita nak sekali kalau boleh kita adalah husnul khatimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak husnul khatimah dan tak nak su'ul khatimah, lifestyle kita seperti mana yang saya ajar tadi, perlulah baik tuan-tuan. Jadi kalaulah lifestyle kita tidak baik, kita bimbang Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita tengah gila handphone tuan-tuan. Handphone ni satu bencana yang saya anggap macam barulah, yang kalau ayat Quran ada menyatakan satu benda yang mengetuk minda dan muka kita. Allah SWT berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tuan-tuan faham maksud dia? Tak faham ya? Aku pun tak faham 30 tahun yang lalu. Sekarang dah faham, dah mengaji tuan-tuan. Maksudnya ketika mana manusia lupa tentang apa yang aku peringatkan kepada mereka. Allah suruh perintahkan, dia tak buat. Allah suruh tinggalkan, dia buat pula. Dia lupa segala perintah Allah, perintah Rasul. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka kepada mereka pintu segala-galanya. Apakah pintu segala-galanya tuan-tuan? Inilah tuan-tuan, pintu segala-galanya. Kalau kita tengok apps kat dalam dia pun juta ke tak juta tuan-tuan? Juta, muntah nak baca tuan-tuan. Tekan apa saja semua keluar. YouTube, iFlix, oh tak terlarat. Segala-galanya tekan semua ada.
Rupanya bila kita dekat dan bertuhankan handphone asyik 24 jam je tuan-tuan, itu tanda Allah tak berapa minat dan tak berapa suka pada kita tuan-tuan. Bimbang. Ketika tu bila Allah buka, falam hatta idza farihu bima utu, ketika mana mereka gembira dengan apa yang dibukakan kepada mereka. Wow, wow, wow. Akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tiba-tiba Allah tarik nyawa dia secara tiba-tiba. Dan ketika tu barulah mereka rasa panik. Tuan-tuan, kita bimbang kalau hidup kita tuan-tuan lebih pegang handphone daripada Quran. Kadang-kadang pula pegang handphone tu pula benda-benda yang lara, benda-benda yang tidak baik, benda-benda membawang dan seumpama dengannya, kekal pula dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan, su'ul khatimah, tuan-tuan bayangkan tiba-tiba tengah gembira tu nama kita, dan malam pertama nanti kita bayangkan adalah malam pertama kita di alam barzah. Kita tengok orang-orang yang dekat dengan kita sedang memandang kita dan terkejut dengan pemergian kita secara tiba-tiba. Bayangkan, kita nampak wajah orang kanan kita, orang isteri-isteri kita tuan-tuan, suami-suami kita, anak-anak kita, terkejut dan menangis, mata mereka bengkak tuan-tuan. Ada yang dah mula mengatakan ayah, ibu. Tuan-tuan, semua ketika itu terkejut dengan pemergian kita secara tiba-tiba. Segalanya game over, segalanya stop tuan-tuan. Tak ada lagi makan bersama anak dan isteri tuan-tuan. Tak ada lagi pergi dan komitmen kerja. Tak ada lagi tuan-tuan solat 5 waktu. Segalanya stop. Bayangkan ketika itu orang dan anak-anak kita mula mengelilingi kita tuan-tuan, dan menyelubungi kita dengan kain putih. Bayangkan tuan-tuan. Dan mereka ketika itu mula membuka Yasin dan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kita dengar suara mereka baca Yasin. Tiba-tiba kita macam menjerit, aku belum mati lagi lah. Sebab ketika itu tuan-tuan, peralihan ke alam barzah, kita antara rasa macam mimpi ke tak mimpi. Kita rasa benar ke tak benar, mimpi ke tak mimpi, betul ke tak betul. Ketika itu kita menjerit, tapi anak kita, isteri kita, pasangan hidup kita tak perasan yang kita sedang menjerit pada mereka. Sebab mereka kita tidak mendengar suara kita melainkan binatang-binatang. Ketika itu tuan-tuan, kita nampak sanak saudara kita yang jauh mengelilingi kita yang sudah diselubungi dengan kain putih. Ada juga yang membacakan tahlil kepada kita. Tuan-tuan dengarkan suara mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, rumah kita dipenuhi oleh jiran-jiran kita tuan-tuan. Bayangkan, Tok Imam, Tok Bilal tuan-tuan, jiran tetangga kita, mereka semua menangis terkejut dengan permergian kita secara tiba-tiba. Bayangkan tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, kita terbau air mawar tuan-tuan, yang bercampur dengan kapur barus dekat dengan tempat pembaringan kita di rumah tuan-tuan. Rupanya telah disediakan untuk pemandian jenazah kita tuan-tuan. Bayangkan ketika itu dalam pada orang yang dekat dengan kita, mata mereka bengkak-bengkak menangis ketika itu. Kita diangkat ke tempat pembaringan ataupun tempat memandikan jenazah. Ketika itu kita rasakan badan kita sakit. Sakit, nak bawa ke mana tu? Jangan angkat kuat-kuat, sakit. Kita baukan air kapur barus dan bertampur air mawar itu semakin kuat tuan-tuan. Kita akhirnya tuan-tuan diletakkan kat tempat pembaringan jenazah untuk dimandikan tuan-tuan. Itu kita mula dijiruskan dengan air. Kita merasakan air itu jatuh daripada kepala hingga ke bawah dengan begitu sejuk sekali. Aduh, sejuk, jangan kuat-kuat. Ada orang mula meraba tubuh badan kita tuan-tuan, mula menyabunkan seluruh tubuh badan kita tuan-tuan. Kita nampak muka pasangan hidup kita, anak kita, Bilal jenazah dan seumpama dengannya sedang menguruskan jenazah kita ketika itu. Air mawar pun mula disiram, dicampurkan dengan kapur barus tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, selain selama ni kita nampak kain kapan itu yang kita nampak membalutkan jenazah, kali ini kain kapan tu kita nampak tuan-tuan sudah terbentang 3 lapis, 5 lapis tuan-tuan, diselang-selikan dengan kain kapas. Allahu Akbar, kapas tuan-tuan. Ketika itu kita mula diangkat badan kita secara perlahan menuju ke kain kapan yang telah dibentang itu tuan-tuan. Bayangkan, ketika itu orang mengangkat kita, aduh jangan angkat kuat-kuat, aku tak nak dibalut, aku tak nak pergi ke tempat tu. Ada orang dengar tuan-tuan, orang buat dek je tuan-tuan. Ketika itu kita hampir yakin, adakah ini momen peralihan alam barzah yang kita akan tempuh sebentar lagi. Ketika itu tuan-tuan, kita mula dibaringkan dan mula balutkan dengan begitu kemas. Tangan kita tuan-tuan bayangkan dikiamkan tuan-tuan, mula dibalut 1 lapis tuan-tuan, kemudian 2 lapis dengan begitu kemas atas ke bawah, 3 lapis dengan begitu kemas, sehingga kita merasakan kulit-kulit kita bersentuh dengan kain kapan itu yang selama membaluti jenazah, tetapi kali ini betul membaluti kita. Dan kita kata, jangan balut aku, tak nak mati, aku tak sempat taubat. Ketika yang melayan jerit, melayankan pinga binatang-binatang, ayam-ayam yang berada di sekeliling itu tuan-tuan, berdebar ke jantung kita semakin.
diletakkan biar ruang tamu sementara menunggu sahabat handai kaum kita datang. Kita mendengar lagi mereka membacakan tahlil untuk kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nampak satu keranda yang mula disiap untuk kita, untuk dimasukkan ke dalam keranda itu, tuan-tuan. Ketika tu orang mula mengangkatkan kita untuk masuk ke dalam kotak itu, dan kita kata, aku tak nak masuk kotak itu, aku tak nak. Ketika tu orang tidak menghiraukan, terus ke dalam kotak dan dihadapkan, tuan-tuan, ke arah kiblat untuk mula disiap. Tok Imam pun mula pengumuman. Baik, ketika itu dia kata, tuan-tuan dan puan, sah ini kita akan 4 kali takbir, lurus dan rapatkan saf, pilkan saf. Kalau ada siapa-siapa yang membuat kesalahan, maafkanlah jenazah ini, seperti mana kita juga nanti akan mati suka untuk dimaafkan. Jika ada terambil, makan, terminum, eloklah dihalalkan. Dan jika tidak mampu menghalalkan, anda ada hutang piutang, silalah merujuk kepada warisnya yang terdekat. Tuan-tuan, ampunkanlah dosa jenazah ini, moga-moga daripada awal hingga ke akhir dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar sebiji tuan-tuan, Tok Imam menyebut tentang kita ketika itu. Tuan-tuan, ketika mana di duduk dapatkan solat jenazah rahimakumullah. Tuan-tuan, kita dengar angkat takbir Tok Imam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, ketika itu tuan, kita mula diperalihkan. Sebelum diperalihkan untuk diangkat ke van jenazah yang berhampa, ketika itu Tok Imam kata, kasihkan pada jenazah ini baik-baik insya-Allah. Dan pada jenazah ini baik-baik insya-Allah. Yang kita doakan pada jenazah ini insya-Allah baik. Ketika itu tuan-tuan, orang mendoakan baik-baik, dan kita lagi melihat sekeliling kita orang-orang yang rapat dengan kita, isteri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mata mereka bengkak, tuan-tuan, terkejut dengan pemergian kita yang baru bertepuk tangan dan bergembira bersama. Tuan-tuan, ketika itu kita lihat keranda tadi menuju bila tuan-tuan orang mula baca Al-Fatihah sekali, tuan-tuan, kemudian tak lama dan beberapa step lagi menuju ke van jenazah, Al-Fatihah, dekatkan Fatihah kepada kita. Ketika itu tuan-tuan, 2-3 lagi Al-Fatihah. Ketika itu kita menjerit, aku tak nak masuk dalam jenazah, dalam van itu, aku tak nak pergi. Mak, ayah, Tok Imam, kau dengar tak ni? Tapi semua tidak mendengar dan membuat layanan suara kita, tuan-tuan. Bayangkan saat itu, ketika itu kita mula dimasuk ke dalam van jenazah, tuan-tuan, dan mendengar jenazah gerak menuju ke tanah perkuburan. Dan tanah perkuburan itu, tuan-tuan, yang selama ini kita nampak, tuan-tuan, kali ini kita menuju kepadanya. Kita terbang, tuan-tuan, bau tanah yang baru dikorek, baru digali dan baru dicangkul, tuan-tuan, dan bau itu semakin kuat meresap ke seluruh tubuh badan kita, tuan-tuan. Bayangkan baunya, tuan-tuan. Itu kita bergerak, tuan-tuan, dalam keadaan anak kita berada dalam van jenazah, orang yang rapat dalam kita jenazah bersekali, dan kita mula sampai perkuburan itu. Tuan-tuan, Allah orang mula mengangkat dan memasukkan ke dalam, tuan-tuan. Bayangkan ketika kita menjerit lagi, aku tak nak masuk dalam itu, dikit-dikit dah dia bukan mimpi ni, tak lama lagi, tuan-tuan. Ketika itu orang mula memasukkan kita ke dalam liang bor dan liang lahat, disengatkan menghadap ke kiblat, tuan-tuan. Mula diletakkan sedikit, mula dikambus, tuan-tuan. Ketika itu kita rasakan, tuan-tuan, kulit kita, segala kain kapan kita mula bertindih dengan tanah, makin mampat, makin padat, makin gelap. Ketika itu mungkin makin ditambus, Tok Imam, jangan aku tak nak gelap, takut. Tuan-tuan, ketika itu orang tak peduli, ambus dan mengambus kita, tuan-tuan, dan kita dengar suara sahaja, tuan-tuan, tinggal di atas kubur. Wahai Fulanah bin Fulanah, tidak dia akan 2 orang yang menduduki kamu, yaitu Munkar dan Nakir, dan takut kerana dia juga sepertimu. Jika ditanya kepada Rabbuka, siapa yang kamu adalah, dengan lidah fasih dan tenang, Allah. Jika ditanya ma nabiyuka, siapakah nabi kamu, jawablah Muhammad adalah nabiku. Jika terus ditanya kepada kamu, siapakah pak imam kamu, jawablah imamku adalah Al-Quran adalah imamku. Dan jika terus ditanya kepada kamu, siapakah ataupun di manakah kiblatmu, jawablah Kaabah adalah kiblatmu. Dan jika ditanya siapakah saudara maramu, jawablah muslimin muslimat saudara maraku.
dan rahmati Allah, kita dengar talqin tok imam itu dengan jelas. Kemudian diturut tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dengar dengan jelas. Jantung semakin gelap, semakin kencang tuan-tuan. Dan begitu gelap menghimpit, rasakan tulang rusuk mula seakan-akan mendekat di antara satu sama lain. Ketika itu mula kita dipukul dan dipalu oleh malaikat itu tanpa ihsan, tuan-tuan. Aduh, terhasta ke bawah, tuan-tuan. Ketika itu tuan dan turut membelit yang namanya Syuja'ul Aqra. Tanpa sempat bernafas panjang, tuan-tuan, terus ditanya soal itu dah. Nabi Yuka, macam mana kita nak menjawab Muhammad adalah Nabi, sedangkan lawat 1000 sehari pun dan sunnah Nabi pun, tuan-tuan, yang begitu bahagia tidak lakukan. Bagaimana kita nak menjawab Muhammad Nabiku, tuan-tuan? Terus ditampar dan dipukul tanpa ihsan ke depan. Aduh, keluar air mata darah, tuan-tuan. Menjerit, tuan-tuan, seluruh, tuan-tuan. Suara kita, tuan-tuan, air mata darah yang keluar, tak ada orang yang mendengar ketika itu. Terus diasak dengan soalan yang bertalu-talu dengan belitan ula ketika itu, tuan-tuan. Ditanya pula, ma imamuka, siapakah imam kamu? Tuan-tuan, macam mana kita nak menjawab Quran adalah imamku, tuan-tuan, sedangkan Quran pun kita jauh, tuan-tuan, nak baca pun masih tergagap lagi, tuan-tuan. Bagaimana Quran sanggup membela kita pada hari kiamat ataupun pada hari barzah nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan, dipukul lagi, tuan-tuan, mula dibukakan gambaran tempat duduk kita di neraka sana, tuan-tuan. Dinanggar satu hari bagai 1000 tahun lamanya. Neraka mula dibuka, tuan-tuan, untuk tempat tinggal kita yang seterusnya, tuan-tuan. Diasak dengan soalan lagi, tuan-tuan, siapakah saudara mara kamu? Macam mana kita nak jawab muslimin muslimat saudara maraku, tuan-tuan? Kita dengan orang sekeliling pun kadang-kadang tak nak bagi salam, dengan jiran tetangga rakan sekerja pun masih tikam belakang, mengumpat, tuan-tuan, membawa. Bagaimana kita nak menjawab muslimin muslimat, mukminin mukminat adalah saudara maraku, tuan-tuan? Terus diseksa, tuan-tuan, dibakar sehingga tulang rusuk bercerana. Ketika itu kita kata, la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, moga-moga aku boleh kembali ke dunia. Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, walau sekejap, supaya aku boleh beramal soleh dengan benda yang aku tinggalkan. Tuan-tuan, ketika itu barulah kita rasa, ya Allah, kenapa aku tak tahajud malam hari itu kat Madinah, ya Allah. Berharganya sedekah 1 sen, ya Allah. Kenapalah aku buat jahat pada mak aku yang masih hidup, aku tak berbakti kepada dia. Kenapa aku tak didik anak-anak aku menjadi anak yang soleh, yang boleh mendoakan dan mentahlilkan aku sekarang?